rasanya bila kita bersama. Hello, selamat pagi pada anda semua. Apa khabar? Khabar baik. Apa yang hu tadi tu? Yang mula-mula hu. Selamat pagi. Macam Wow, macam-macam benda yang berlaku pagi ni kan. Baru je mula hari Ahad 20 Februari ni. Kita dah happy-happy sebab tarikh cantik. 2002 2022. Ingatkan apa? Dia cantik sebab dia ada main nombor 22 kan. Aziz. Dia tak ada banyak nombor lain. 2 dengan 0 je. Apa favourite nombor Fiona? 6. Salah. 4. 22. Oh ya ke? Alah. Why you suka nombor 22? Sebab ni satu Malaysia kena dengar tau. Okay, why? Birthday saya 22 Mac. Itu je saya nak sampaikan. Okey, sekarang ni semua rakyat Malaysia tengok TV sekarang. Pandang kamera ni, saya akan hilangkan ingatan anda daripada ingat birthday Fiona. Jahatlah. Okey, baiklah. Apa-apa pun kami di sini nak ucapkan selamat pagi kepada anda semua. Diharapkan pagi anda ini ceria-ceria macam kami di sini. Dan juga pada masa yang sama nak bagi tahu juga anda boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam. Setiap kali kami live dekat sini kan, kami akan buka Facebook untuk baca komen-komen anda. That's why anda kena komen apa yang anda buat pagi ni. Makan apa? Okey, kita tanya makan apa? Sarapan pagi ni. Ada yang dah sarapan, ada yang jenis sarapan pukul 9 pagi. Macam Aziz kalau tak kerja, Aziz akan makan pukul 9. Macam tu lebih kurang. Awal dia 9. Dia selalu sarapan pukul apa? Saya tak sarapan, biasanya saya skip. Jangan buat macam tu, tak bagus. Jangan ikut contoh aunty ni. Hey, excuse me, rephrase your word. Jangan ikut kakak lah. Kakak lah. Jangan ikut kakak ni. Aduh, tak tahu nak bagi apa lagi. Nak bagi adik tak kena. Okey. Tapi hari ini untuk topik kita akan share kepada anda kejap lagi. Memang best. Memang favourite Fiona. Tapi kita nak update dulu mengenai status COVID sebab sekarang ni kita dah dapat secara update status baru di mana COVID-19 akan diberikan statusnya untuk yang semalam punya kes akan diberitahu hari ini pukul 10 pagi. Betul. Tapi yang ini adalah untuk 18 hari bulan Februari. Betul. Kita telah mencatat sebanyak 27,808 kes baharu pada 18 hari bulan ya, bukan semalam. Bukan. So jadi bagi anda semua yang sedang menyaksikan ni jangan salah faham. Kok mungkin ada tertanya-tanya, semalam 27 ribu. Untuk semalam punya, pukul 10 kejap lagi akan keluar update-nya. Betul. Sebab YB Khairi Jamaluddin kata dia nak bagi update yang detail sikit. Yang akan dapat data yang lebih ngam, yang lebih accurate. Jadi itu update mengenai COVID-19 dan anda pun dah boleh check lagi anda punya status untuk COVID. Vaksin penggalak. Betul. Dan juga untuk PKIDS. Yes, untuk anak-anak anda yang berumur daripada 5 hingga 11 tahun. Okey, untuk kes baharu COVID-19 kita telah pun bagi tahu anda. Sekarang ni apa kata kita tengok pula cuaca kita macam mana di Kuala Lumpur. Ribut petir. Yes. Kenapa you suka ribut petir pula? Sebab kebelakangan ni panas. Okey, di Shah Alam pun sama kat ribut petir. Kemudian pergi ke Ipoh, ribut petir juga. Wih, nampak gaya. Tapi kalau kita pergi ke Georgetown kan? Georgetown pun sama ribut petir. Sama juga ribut petir. Dekat Alostar, alhamdulillah, dijaga cerah. Di Arau, dijangka cerah hari ini. Yes, kemudian kita pergi ke Kota Baru, dijangkakan cerah juga. Betul. Haziq ada pergi mana-mana? Saya tak ada pergi mana hari ini. Saya ada pergi wedding sekejap lagi. Kuala Terengganu, cerah. Okey, kemudian kita pergi ke Kuantan, masih lagi cerah. Alhamdulillah. Di Johor Bahru, dijaga ribut petir. Yes, kemudian kita pergi ke Bandaraya Melaka, ribut petir juga. Dan sekarang ini kita akan pergi ke Seremban, ribut petir. Di Kuching, cuaca untuk hari ini dijangka cerah dan di Kota Kinabalu, Sabah dijangka ribut petir. Itu adalah jangkaan kaji cuaca untuk 20 hari bulan 2 2022. So kalau anda nak pergi mana-mana dah boleh plan lah kan. Kalau macam ribut petir ke hujan ke apa tak sesuai kalau plan nak pergi taman tema. Yang ni sangat-sangat penting terutama sekali bagi macam Fiona ni kalau nak basuh baju bolehlah plan sikit. Basuh baju pun kena plan tau. Sekarang. Betul, zaman sekarang ni. Dah kena plan awal dah. Untuk basuh baju bulan ni dah kena plan bulan lepas. Ni over Sebulan awal. Baju dah bertimbun dah ni. Okey, baiklah. Macam Haziq tadi cakap, hari ini topik kita memang sangat menarik dan juga antara kegemaran Fiona. Berdasarkan pemakaian kita hari ini, dapatkah anda teka? Kita pakai streetwear. Maksudnya, tajuk kita ada kena mengena dengan apa yang kita selalu buat kat jalanan. Kalau anda sekolah dulu pernah main skateboard,
Pernah main kasut roda? Rollerblade? Yes, itu dia. Kita dah tease dah bagi tahu dah. Topik kita pada hari ini adalah minat sukan beroda. Ya, sukan beroda ni ada macam-macam kan. Yang paling famous rollerblade. Yang paling famous skateboard. Skateboard dulu I suka main game Tony Hawk. Oh, ya ke? Ui, power. Haziq boleh tak main skateboard yang fizikal? Apa pula boleh? Tak boleh. Hampir kena tipu dia awal pagi lagi Tak kerti. Pernah belajar tapi just boleh jalan macam gitu je lah. Kalau nak buat skill apa semua tu tak boleh. Haziq jangan risau. Sebab hari ini kita ada banyak tetamu istimewa. Mungkin Haziq boleh dapatlah belajar daripada mereka sebersedikit hari ini. Okey. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita tu, Fiona, I nak cerita pasal satu konsert Ariel Noah. Tahu tak Ariel Noah dulu ada Peter Pan? Apa yang special tentang konsert tu? Dia buat satu konsert dan dia guna kasut roda untuk turun slide. Serius Tak percaya? Tak percaya. Jom kita tengok ni. Kita tengok video dia. Okey, Ariel Noah ni masa ni konsert ni bulan 11 lebih kurang macam tu. Kalau kita tengok dia punya konsert memang sangat-sangat gempak. Dia lain another level tengok dia turun. Dia turun slide tu. Tu dia jalan dekat kereta sebab konsert dia dalam kereta masa ni. Oh, yang ni ni kira konsep drive-thru macam tu lah. Drive-thru. Drive-in. Drive-thru. Nak order apa, Dik? Dia cakap macam tu. Order nyanyian Ariel satu. Weh, Tengok. mengah tu. Kalau dengar suara dia tak mengah Oh, serius lah. Hebat Tapi sangat menarik lah. Sangat menarik dan lain level lah. Tak sama macam kita kalau kita tak pakai kasut roda tu pun dah mengah. Kalau dia dah pakai kasut roda tu turun apa semua, still okey suara dia. Vokal dia still mantap. Ya, tapi itulah kita cakap kan, sangat-sangat menarik. Tak pernah lagi bagi saya Fiona. Okay. Bagi saya tak pernah tengok lagi konsert yang penyanyi pakai kasut beroda sambil menyanyi plus tak dengar punya suara dia mengah pun langsung Kan. Memang dia adalah professional and committed dengan apa yang dia buat dan dia telah pun menjayakan konsert tersebut dan dia juga adalah peminat sukan beroda. Ariel Noah dan kita pun minat sukan beroda. That's why anda kena tahu apa itu sukan beroda. Dan ada berapa jenis sukan beroda? Kan? Jom kita tengok trivia sukan beroda. Tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak, lelaki atau perempuan, aktiviti sukan beroda dilihat semakin bergerak aktif menunjukkan pelbagai aksi dan gaya. Bagi yang meminati aktiviti sukan ini, mereka menjadikannya sebagai hobi atau paling tidak sebagai aktiviti riadah bersama ahli keluarga dan sahabat handai. Berikut fakta menarik mengenai sukan beroda yang perlu anda tahu. Kasut roda adalah sejenis kasut yang mempunyai roda dan digunakan untuk meluncur di atas permukaan jalan. Secara umumnya, kasut roda ini ada pelbagai jenis daripada 1 hinggalah kepada 5 roda. Penghasilan kasut roda ini dikatakan hasil daripada inspirasi kasut meluncur ais yang dibuat untuk kegunaan atlet Rusia menjalani latihan di atas jalan biasa. Sebuah roda besar telah dilekatkan pada setiap pasang kasut mereka dan menggunakan roda untuk meluncur. Ia bukan sahaja boleh digunakan di kawasan yang landai dan halus, malah ia juga boleh meluncur di kawasan berbukit dan berbatu. Apabila digunakan di kawasan yang berbukit, mereka akan menggunakan bantuan kayu penahan seperti kayu ski untuk mengimbangkan badan mereka. Heelys adalah jenama kasut roller yang mempunyai 1 atau lebih roda. Roda kecil ini ditanam di dalam kasut dan ianya sangat popular sekitar tahun 2000. Pemakai boleh berjalan, berlari atau meluncur dengan mengalihkan berat badan mereka ke tumit kasut. Menariknya, roda yang tertanam di dalam kasut ini boleh dibuka dan kasutnya boleh digunakan seperti kasut harian biasa. Papan selaju atau skateboard adalah sejenis papan memiliki 4 roda dan digunakan untuk meluncur. Papan ini memiliki tenaga yang dipancu dengan menggunakan satu kaki sementara kaki sebelahnya memijak papan. Pengguna juga boleh berdiri di atasnya apabila papan ini meluncur ke bawah di atas permukaan yang curam menggunakan graviti sebagai pemacu. Walaupun tidak begitu popular seperti sukan bola sepak, namun sukan ini mempunyai peminatnya tersendiri terutamanya dalam kalangan remaja. Kemunculan acara papan selaju dalam sukan Olimpik sebagai salah satu usaha menarik golongan muda menonton sukan Olimpik dan mereka berharap orang ramai boleh menerima sukan ini dalam tamasya sukan berprestij itu. Dan tarikan terbaru adalah surf skate iaitu salah satu genre daripada skateboard.
Papan surf skate juga lebih lebar dan besar berbanding skateboard. Sebenarnya tidak kira apa jua sukan yang anda suka, tetapi keselamatan perlulah diutamakan. Sekarang anda semua dah tahu. That's why lah kena pakai macam-macam alat alat keselamatan sebelum kita main roda ni. Betul. Mainan beroda ni sebab apa? Sebab kalau kita nak pakai tak pakai apa-apa sebab benda tu terdedah tau. Contoh skateboard ke, main rollerblade ke, kalau kita tak pakai yang siku, pad siku, pad lutut, dekat semua tu. apa topi tu, Betul. benda tu berisiko. Tak kisahlah anda semua dah pro ke apa kan, yang paling penting kena jaga keselamatan diri kita. Sebab keselamatan ni kita tak tahu bila-bila, mungkin bukan salah kita, orang lain kan tiba-tiba ada orang datang ke, kita tak sempat nak break ke apa, jatuh, tak pakai guard, bayangkan. Bahaya. Betul tak? So, apa kata komen sekarang ni, siapa yang ada simpan rollerblade atau skateboard dekat rumah? Awak ada? Skateboard saya ada simpan lah. Simpan kan? Simpan je lah, Bukan mainan. simpan. Simpan. Rollerblade tak ada? Ada. Hari tu saya tengok you main rollerblade. Ada. Tu saya bawa dekat belakang kamera. Oh, tu FM dah berdiri, okey. pegangkan. Kejap lagi kita try tengok Fiona main rollerblade. Tapi sebelum tu Aziz nak bagi tahu dulu. Sekarang ni tengah hangat Piala AFF bawah 23 di mana Malaysia sekali lagi akan turun menentang pasukan-pasukan yang hebat untuk Piala AFF 2 bawah 23 tahun. Ini 21 bulan akan bertemu kembali dengan Laos untuk perlawanan kedua kumpulan B dan saksikan secara langsung esok 21 Februari 7.50 malam di TV9 dan Astro saluran 149. Okey, ini Isnin 7.50 malam. Pastikan anda semua saksikannya ataupun boleh stream live di HD Tonton. Hanya di TV9. Yes, itu pun satu sukan yang saya boleh cakap memang kegemaran ramai Ya, antara of course. Itu sukan berbola. Tapi hari ini sukan beroda. Okey, kita akan bersama dengan pro skater kejap saja lagi. Terus kekal bersama kami di Borak Kopitiam, okey? Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys. Shouts to all my lost boys, we rowdy. Shouts to all my lost boys. Alright. Go Arel. Lagi set. Last. Minta pula. 120 poin. Itu dia. Ini yang panggil inline Yes. Okey, bagi mic kepada kejap. Arel. Biar dia pakai mask dulu. Ini dia. Alright, itu dia Muhammad Nazirul Akmal Zam ataupun kita lebih kenali Nazirul ni dekat dalam line ni Arel. Yes, Aril. Kan? Dan ini adalah inline apa orang panggil tadi? Aggressive inline. Aggressive inline. Ya, Okey. aggressive inline skate. Alright, sebenarnya Aril bukan setakat main kasut roda. Dia juga main skate. Pro skater lah kat Malaysia kan. Ni lah skate ni. Ni skate ni lah. Aril memang main apa inline ataupun ada main skateboard ke? Benda lain juga Benda ada main. lain. Yang beroda lain. Skateboard ada tapi macam just for fun lah. Because saya start dengan skateboarding. Dan saya macam Iba dengan skateboard dan saya go inline skating. Oh, start main skateboard buku berapa lah? Umur berapa? Pukul tak ingat. 14 tahun 1 tahun. Lepas tu saya go into inline skating. Macam Alright. mana Aril boleh nak main inline skate ni? Siapa inspirasi? Actually dia start dengan saya develop interest saya selepas saya dapat barang. Saya start masa 5 tahun, first birthday saya. 5 tahun? 5 tahun. Ayah beli kan. Bestnya. Ayah bagi present lah. 5 tahun minta tu dapat? present. Tak minta. Tak minta, dia bagi sendiri gitu je. Ayah sendiri pun skater juga ke? Kan. Saya Ni pun tak pelik tahu ni. ayah saya dapat minat benda kan. Macam mana dia boleh ada idea nak bagi kasut roda? Tak ada cakap lah. Tak ada. Tapi daripada situ start develop minat. Yes, betul.
Okey. Terus discover and then saya start aggressive inline yang main stunt. Bila saya sekolah menengah 14 tahun, senior-senior saya yang start. Okey, ini bagi inline sikit lah kan. Dekat Facebook dah ada peminat dah, Ariel. Of Dah course ada peminat ramai. Ariel Irfan ada fan club. Yusof. Oh, Irfan Yusof. Okey Ariel, nak tanya lah. Okey, sebab saya ni saya pernah lah pakai kasut roda tu tapi saya tak reti main. Saya tak reti main. Fiona dia ada kasut roda dan kita nak minta untuk Fiona pakai kasut roda tu untuk kita tunjuk macam mana cara skate tu. Ariel kawan saya kan? Jangan. Fiona, silakan pakai. Tak boleh lah, dia lama. Haziq nak Tengok, pakai. dia bagi alasan. Nanti after show. Okay. Ni so, kita nak tanya juga Ariel. So, macam tadi Ariel ada cakap yang ni adalah aggressive inline skate. So mungkin bagi penonton yang kat rumah yang baru saja nak berjinak-jinak dengan mainan ataupun sukan beroda ni, boleh bagi tahu. Okey, aggressive inline ni sebenarnya ada berapa jenis ke, ada lagi inline skating yang lain-lain? Oh, okey. Inline skate ni dia ada banyak disiplin. Yep. So aggressive inline salah satu. And then kita ada speed skating, ada slalom, ada downhill, ada slide. Tu je. Apa bezanya? Beza dia punya routine dia. So macam aggressive inline kita ada obstacle untuk buat yang lompat-lompat. Kalau speed skating dia just go for speed macam mana bicycle punya speed race kan. Lepas tu slide dia more tu macam tak ada obstacle tapi Yang ni? Ghost lah ni aggressive inline. Ni aggressive inline lah. Yes. Yang awak tengah main ni kan? Yes, betul. Yang lebih kurang ni biasa je lah ni kan. Ni tak adalah macam Ni susah, takut. Zik. Kameraman kita yang tengah pegang tu pun dia main aggressive inline. Okey, Dia lompat-lompat semua tu. Kalau you nak tahu bukan setakat ada line-line yang berbeza je. Kasut roda ni pun ada beza. Yes. Bergantung kepada disiplin tu. Bergantung kepada disiplin tu. So jenis kasut roda tu pula ada berapa banyak? Jenis kasut roda ada banyak. Banyak Sebab dia set up technical. Ada yang 3 wheel, ada yang 4 wheel, ada yang wheel besar, wheel kecil. Oh, dia ada 3 wheel, ada yang 4 wheel. So jadi macam pernah tengok yang ada 3 roda. Yes. Apa bezanya yang 3 roda dengan yang 4 roda ni? Satu lightweight kurang sebab dah kurang satu beban dah. So 3 roda. So lagi satu 3 roda dia boleh muatkan wheel yang besar tapi distance yang kecil untuk sprinting, untuk acceleration. Tapi untuk 4 wheels dia jadi panjang, untuk distance kita boleh lagi senang. Okey. Ada saiz saya tak yang awak bawa? Tak ada? Saiz 9 UK. Tak ada. Alamak. Besar sangat pula kaki saya. Aduh. Okey. So, peminat ada dia sebenarnya untuk inline skate ni dia ada peminat dia yang tersendiri tau. Kadang-kadang orang yang main kasut roda biasa pun dia try juga untuk main inline skate ni. So macam mana kalau you tengok sendiri kan Ariel kan community inline skate ni? Community inline skate supportive. Sangat positif ya. Sebab start lagi pun masa lepas PKP kan, ramai orang start balik main. Dan kita macam okey lah kalau macam ni positif kan. Semua orang ada then yang style yang skate biasa urban skating, kita orang ajak juga pergi skate park. Boleh je try skate all the slope semua. Ada buat kelas tak? Ada juga. Oh, ini lah masanya. Sebut tentang kelas kan, kita nak tahu jugalah bila kita berlatih ataupun mula start nak main inline skate ni kan. Dengan cakap, dan saya sendiri experience lah. Memang banyak jatuh Sebenarnya boleh dikurangkan sebab kalau skating punya syllabus, inline skating punya syllabus, kita akan start daripada macam mana nak bangun dengan inline skate. Ingat, tahu tak lagu Aman Ra? Kalau jatuh sekali, bangun 3 kali. Ingat, kalau jatuh sekali tu 3 kali bangun. Itu cara tapi dia. bila cakap ni kan susah nak faham. Kita nak tengok teknik dia. Teknik jatuh. Teknik jatuh kan, dengar cerita ada teknik jatuh yang betul. Wah, memang ada teknik jatuh yang betul. Bila dah biasa dia akan reflect dia automatik. Okey, kita try. Ui, lain macam minta orang jatuh Ni kita pegangkan mic. Bagi demo je lah. Okey, demo. Okey, macam mana nak bagi jatuh? Asyik. Okey, jom kita tengok Ariel jatuh. Itu adalah cara jatuh yang betul. Jatuh pun kacak. Dia depends dekat trick yang buat tu dengan macam mana direction and flow kita pergi. Dia nak jatuh tu, dia kena ada betul punya cara dan teknik. Kalau salah mungkin tangan boleh cedera. Sebab salah landing orang panggil kan. Saya pernah kena. Serius. Asyik. Kasut roda. Masa baru 2 kali belajar ke apa kan. Baru pakai, jalan je dah kedebuk.
Adakah sebab itu Haziq tak nak main kasut beroda? Tak ada, saya nak cuba. Saya tanya tadi tak ada saiz pula. Saya kalau ada, saya pakai. Okey, itu antara salah satu teknik yang kita akan belajar ketika kita start main kasut inline. Ada tak teknik-teknik lain yang Ariel boleh tunjukkan ataupun ajar? Teknik lain macam paling senang kalau dah dia start dengan basic. Bila dah basic semua dah okey, kita akan macam agresif boleh start dengan jumping and grinding. Grinding yang ni. Okey. Dia ada point-point dia kan? Ada point. Okey. Boleh tak dia buat dua benda? Satu point yang macam paling rendah yang macam biasa basic dan satu lagi point yang macam boleh dapat high. Point yang boleh dapat tinggi. Apa yang boleh alright. membuatkan point tu dapat tinggi? Nak kena tunjuk ke ataupun? Okey, kita ada tunjuk lah. Okey, kalau point rendah lah. Okey. Saya buat satu trik tapi variation yang lain. Alright. Okey, ini dia trik daripada Ariel untuk dapatkan point kalau main inline skate. Poin yang terendah lah ni. Okey, ni point rendah Oh, rendah. okey. Ni rendah. Ni kira dapat berapa point ni? 1-2 point. 1-2 point. Okey, kalau nak dapat tinggi? Okey. Kalau tinggi, grind and then out bila nak lompat keluar dia ada spin ke macam tu. Oh, okey. Jom kita tengok. Wow. Ini makin lama makin cantik. Dia nak dapat tinggi dia kena buat round, dia kena buat spin apa semua Okey. Oh, tu double spin ke? Yes, itu dapat banyak extra point lah. Oh, dia macam skate jugalah dia punya point. So, dia juga key trick tu lah. Skate macam skateboard juga. Dia trik-trik dia tu. Ada orang akan tanya tau. Macam bila orang tanya Fiona lah, bila naik inline skate ni kan, macam mana kita nak stop sebab tak nampak pun ada brake ke brake. apa ke. Cikgu saya pula tak ajar saya brake. Cikgu saya cakap Bukan main je, Ariel ke jangan cikgu brake. awak? So macam mana nak kita nak stop nak brake? Kalau untuk aggressive inline kita orang kurang menggunakan brake sebab kita orang nak speed untuk pergi to all obstacle. Okey. And then nak fly lagi. So kalau yang normal braking yang boleh apply dekat semua skate lah. Macam ni je lah T-brake. Sebelah kaki guna. Sebelah kaki. Yes. Oh, nampak kuda-kuda kena pasang ni. Haziq, nampak senang tau tapi susah sebenarnya. Yelah, dia soalan sebab kasut saya tak ada roda. Okey, tapi Ariel, kalau saya sebagai orang yang apa orang kata newbie nak main kasut roda ni, berapa harga kasut roda yang saya boleh spend? Boleh sekarang yang untuk biasa punya skate yang good lah. Boleh pakai dan memang boleh pakai start 400 something macam tu. Itu biasa Ya, biasa. Yang macam Ariel pakai ni? Saya punya 1,500. Okey, saya beli. Oh, terus beli yang ni. Yang 1,500 kau punya apa impian nak beli yang 1,500. Tapi bila kita beli set untuk main inline skate ni kan, bukan saja kita kena beli kasut, dia punya guards tu semua pun kena beli. Tu harga dia roughly berapa? Guards depends. Ada yang sampai 400, 500 tapi kita depends dengan kita punya purpose lah. Kalau betul-betul just nak pakai untuk protection je, beli yang biasa punya pun okey. 100-200. Tak sampai pun. Okey, kalau macam tu kita rasa spend 500 dah boleh dapat satu set. Yes, boleh. Lebih kurang. Okey, 500 mungkin anda dah boleh dapat satu set yang basic untuk main inline skate ni. Tapi kalau nak lebih ekstra mungkin boleh spend sampai hingga ke 2,000. Dan lebih. Lebih 2,000 pun ada juga untuk join inline skate ni. So kalau ramai-ramai orang yang tengah tengok Borak Kopitiam sekarang ni yang teringin sangat-sangat nak join kelas Ariel, nak kenal Ariel lebih rapat, macam mana Ariel? Okay, semua boleh, macam saya ada Instagram, boleh follow IG saya, ariel.notmyrealname. So kat situ saya boleh nak tanya pun bila session ke saya akan jawab lah. Selalu satu kelas berapa orang Ariel ambil? Kelas, buat masa sekarang saya banyak ambil yang personal je, one on one. Maknanya benda ni orang kata lebih senang faham lah kalau buat sorang-sorang ni kan. Lagi senang nak marah. Alah, semua marah. Betul tak? Tapi bila Ariel ajar ni kan, pernah tak, boleh tak Ariel kongsikan macam antara jangka masa yang paling pendek lah dan juga paling panjang yang pernah seorang faham. belajar? Untuk dia inline buat apa? skate. Untuk dia boleh mahir, roll and boleh keluar roll. jalan. 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan je. Tapi berapa tapi intensif kerap? lah. Intensif. Seminggu sekali, tapi seminggu tu sekali tu memang kena fokus betul-betul.
kalau saya bagi aim nak kena dapat ni hari ni, saya kena dapat tu juga. Macam tu. Itu kalau nak kalau cepat. nak 2 bulan Mungkin ada yang lebih panjang. Dan mungkin juga faktor umur. Yes. Menentu bulu biarlah dari rebungnya. Betul. Maksudnya kalau daripada anak kita hantar, tengok ni. Kanak-kanak ni kita hantar memang dah boleh lagi senang ada orang dapat. Sebab dia orang cepat belajar. Yeah. Betul. Lagi kalau yang macam kita tua ni nak main ni, rasanya yang tadi 2 bulan menjadi 2 tahun. Saya tak tua Tapi maksudnya adakah ini bermaksud kalau kita dah berumur sikit, kita nak start belajar inline skate ni susah Tak. berbanding dengan kanak-kanak? Tak juga. Dia macam sama kot dia punya ratio. Sama Because lah. kanak-kanak dia tak fikir apa-apa lagi, dia willing to try everything. Tapi dia tak kuat, core tak kuat lagi. Untuk yang dewasa ada yang core dah kuat, cuma dia tak berani je. Tak berani je. Kadang-kadang berani bila je. kita tengok, gayatnya. Takutnya. Itulah pemikiran orang tua ni selalunya. Tapi kalau anda nak join, jangan lupa follow Instagram Ariel untuk dapatkan info lebih lanjut mengenai inline skate. Okey. Itu kita cerita pasal inline skate. Thank you Ariel di atas Terima kasih, penjelasan. Ariel. Banyak benda yang kita belajar hari ni. Dan sekarang ini kita nak tengok surf on the street. Jom. Apa tu? Entah. Jom kita tengok video ni. So, para talent kita ada di Haidil. Hai. Mungkin dia boleh ceritakanlah sejak bila main skateboard ni sebenarnya? Okay, actually di main skateboard start form 3. And then macam 3 bulan macam tu di stop sebab nak fokus exam. Memang tak terfikir lah nak main balik. Lepas tu tiba-tiba bila masuk universiti, ada orang contact macam jom main, dia tengok IG kot, video dekat IG tu. Lepas tu okay try lah. So start daripada try tu dia sampai sekarang. Tak stop. Tapi sebenarnya mana datang kemunculan minat tu? Okay, dulu time balik sekolah, tiap petang dia akan main basikal. Lepas tu dia nampak kawan dia ni, dia main skateboard. So dia macam try. So tiba macam benda tu addicted. Sebab kita tak pandai kan, so kita nak try sampai pandai. Apa yang sebenarnya seronok main skateboard ni? Okay, seronok main skateboard ni, macam okay, dalam hidup ni kita mesti ada target kita kan. So dia macam skateboard juga. Kita target satu trick, so kita kena fokus ke satu trick tu je. So bila kita dapat tu, kita satisfied lah macam kita dapat macam tu. Mungkin cabaran diri sendirilah bila main skateboard ni. Mungkin kalau main skateboard ni kan macam lasak kan? Cabaran macam dari sudut orang bercakap macam tak elok lah jatuh. Perempuan memang tak elok jatuh, tapi kita ada cara kita jatuh sendiri. So benda tu kita kena prevent daripada macam jatuh teruk ke. So bila kita prevent benda tu, so nanti tak adalah jatuh macam orang fikir negatif. Mungkin ada pengalaman diri sendiri jatuh tu jatuh teruk lah, macam berdarah ke? Kalau macam berdarah lebam tu biasa, tapi paling teruk di twisted kat kaki. So dia macam 2 bulan juga tak boleh main sebab kaki tu tersenyum kan, bengkak. Tapi tak serik lah. Tu fikir juga macam tak serik pula. Sebab kena teruk 2 kali. Tu fikir macam mana boleh main balik ni. Padahal benda tu macam sakit. Tak tahu, maybe sebab minat tu yang minat sangat, so sampai macam dah tak kisah. Bila kita ni seorang yang bertudung, perempuan pula kan, permainan ni dimonopoli oleh lelaki. Mungkin pandangan orang ramai terhadap diri sendiri. Pandangan orang tu memang, kalau kita tahu memang akan negatif lah sebab dia dah lah bertudung, lepas tu main skate. And lepas tu memang kalau macam main skate ni mostly dia seorang je perempuan, so memang dikelilingi ramai lelaki, so orang akan fikir negatif kat situ. Dia dulu time kat universiti dia sampai kalau orang lalu je dia akan nyuruk sebab dia segan bila orang pandang orang kenal dia main skate tu sebab dia seorang perempuan kan, so macam orang fikir tak elok. Tapi sekarang dia macam dah tak kisah lah, biarlah orang nak fikir apa, so main je. Jiwa kena kental lah kalau nak main. Biarlah orang nak cakap apa. Tapi sekarang ada ke kawan-kawan perempuan lain yang join ke? Yang bestnya sekarang ni dah ramai dah skater girl. So sekarang ni rasanya macam negatif from others tu kurang lah. Kiranya dapat bagi positive vibe lah untuk orang lain. Yeah. Dah bertudung nak Ada nampak jumpa macam kan? terus sangat. Macam biasa. Okay, dah normal dah perempuan main sekarang. Untuk orang yang pertama kali nak join skateboard ni, mungkin nasihat ataupun tips lah untuk mereka di luar sana. Untuk orang yang nak start main skate ni, first yang kena ada adalah confident and minat. Sport ni dia ekstrim sangat. So bila kita get into this sport, kita tak boleh fikir okay tak nak jatuh. Aku pakailah safety. So memang tak boleh fikir untuk tidak jatuh sebab dia memang akan jatuh. So untuk orang yang di luar sana yang perempuan lah, jangan segan lah kalau nak join, nak belajar pun. Mungkin boleh contact dia apa semua kan? Boleh roger je. Alright, terima kasih banyak Dim. Bye. Sama-sama.
skate saya tadi. Awak ada skate ke? Oh, lupa. Saya tak ada skate. Wah, itu dia. Fai Ruzal Hamid Abdul Rahman ataupun kita lebih kenali sebagai Fai. Ya, antara orang-orang pro dalam dunia papan selaju. Wah, ataupun yes. skateboard kita panggil lah. Skateboard ni dalam bahasa Melayu dia papan selaju. Kan? So, Dan Fai juga merupakan jurulatih untuk papan selaju ni. Betul. Yes. Wow. Okey, sebelum kita nak tahu lebih lanjut lagi pasal skateboard, kita nak tanya Fai dulu lah. History Fai sendiri, macam mana datang minat dengan skateboard kan? Siapa sebenarnya yang encourage Fai untuk main skateboard ni? Sebenarnya saya start skate dulu sebab saya main game sebenarnya. Tony Hawk? Game Tony Hawk. Sebab zaman saya rasa saya lebih kurang umur 11 tahun. So dah masuk 18 tahun juga saya main skateboard ni. 18 tahun. sampailah jadi seorang jurulatih dalam dunia. Sebenarnya tak plan pun nak jadi jurulatih tu. Just macam mula-mula nak skate sebab minat nak jadi pro skater lah. Sendiri nak jadi pro skater. Tapi pernah tak macam ada, sebab saya percaya dulu ketika bila kita rasa macam kita nak main skateboard, mesti ada setengah masyarakat atau orang pun akan pandang serong. Main skateboard lah, ni mesti budak nakal ni. Betul. Kita kat sekolah pun kadang-kadang biasalah ada orang macam ejek-ejek sikit kan. Budak sikit kan. Macam itulah sebab dulu kan time tu start saya zaman budak-budak shuffle kot. Oh, masa tu lebih kepada hip hop punya thing. Hip hop je. Skate ni kan? macam old school lah time tu. Tapi tetap kat rumah main Tony Hawk. Betul. Kan, kat PS kan. Betul. Kalau kita tengok ini adalah Fai Ya, saya punya video daripada phone. So main skateboard adakah okey kalau kita tengok kan tadi sebelum ni kita interview untuk inline skate, yang ni skateboard, adakah tapak permainan dia sama juga macam inline skate? Ya, betul. Selalunya skateboard inline BMX dia sama, cumanya dia ada specialities yang berbeza-beza lah. Kadang-kadang skateboard ni dia lebih technical dan juga ada bowl. Dan juga inline pun dia ada bowl tapi dia punya shape dia tu lain sikit. Nak kira point dia pun lain. Dia bergantung pada judges lah sebenarnya point tu. Sebab skateboard ataupun inline ni dia ada judges. Kadang-kadang ada judge bagi point tu lebih dekat trik tu, ada judge lain. Biasa je dia kata. Biasa bagi dia. Ikutlah sebab tu dalam competition selalunya ada 5 judges atau 2-3 judges lah. Dia mana point base punya sukan, macam sukan terjun yang point dan tak dapat nak jangka sangat dia punya point tu. Yes, betul. Dia lebih kurang macam gimnastik. Dia bergantung pada personal punya taste lah. Corak dia. Yes, dia ada art dia yang tersendiri. Okey. So kalau kita tengok inline skate tadi ada 4 roda, ada 3 roda. Skateboard pula macam mana? Ada berapa jenis skateboard? Lebih daripada 4 roda ada? Betul ada. Sebenarnya skateboard ni dia ada macam-macam jenis. Kalau saya nak senaikan hari ni saya sampai esok tak habis kot. Kalau nak explain ada macam-macam jenis skateboard Ya, ada macam-macam jenis. Yes, betul. Antaranya yang paling famous ini popsicle skateboard ni, dia depan belakang ada lekuk ni. Depan belakang ni dia ada kicktail. Okey, ni yang biasa lah. Yang ini paling famous sebab yang ni standard. Okey. Sebab yang ni kita boleh buat tricks, kita boleh berjalan as a pengangkutan ke kan. Dan juga yang tadi tu ada promo dekat TV tu kan. Yang tu surf skate. Surf skate ni memang tengah trend sekarang, dia lebih pada cruise, lebih pada skate kiri kanan, lebih pada macam style. Tayar dia macam mana pula? Dia punya wheels yang tu pula besar sikit. Surf skate ni dia dikategorikan sebagai cruiser skateboard. Cruiser? Dia empat roda jugalah. Dia 4 roda juga. Yang cruiser kebanyakan yang famous senang cerita dia 4 roda lah. Tapi ada yang free skate tu dia roda dekat bawah kaki saja, skateboard dia tu dia dah asingkan. Yang tu kita tak bawa pula kat sini. Tak bawa pula. Tapi tak apa. Disebabkan Fai dah dengan kita sebagai seorang jurulatih, kita nak minta Fai untuk demo antara untuk Fiona lah, sebab tadi Fiona kata dia nak try main skateboard. Untuk newbies lah. Untuk newbies, apa yang kita boleh buat dengan skateboard ni? Okey, meh sini Fiona. Dia nak juga Fiona. Kau memang nak tengok saya jatuh. Okey, jom kita tengok. Fai ajar Fiona. Okey, untuk newbies, sekejap saya tunjuk skateboard dapat skate baru. Sebenarnya Fai dah risau ni. Dapat skate baru. Fiona sebab jatuh saya punya nanti. skateboard tu dia beza sikit, dia loose sikit. Ni ni untuk newbies lah. Newbies dia punya size ambil Fiona. Lah, sekejap. Ambil lah Fiona. Sekejap Fiona, kena sini boleh tak? Awak pernah main skateboard tak? Pernah dalam rumah. Dalam rumah. Kalau boleh, yang ini teknik yang paling basic lah nak start skate. First kali start dengan kaki depan.
depan. Kaki kiri. Depan tu belakang. Tak, okey. Untuk siapa-siapa yang tak pernah start sikit lah. Dia Fiona tak tahu. sebelah kaki lain. Dia ikut kebiasaan. Ada orang kaki depan dia rasa macam berdiri macam ni, dia selesa pergi ke sana kan. Ada orang dia selesa macam ni. Terus dia pergi ke sana. Dia macam kidal dengan kanan lah. Ya. I is like this. Okey. Dah dapat. Nervous lah. Siapa agak-agak- nak pegang saya boleh saya jatuh. Jatuh sendirilah. So kalau agak-agak kalau nak ke sana kan, selesa berhadapan macam ni kan, kedudukan Ya. kaki. Okey, so kaki kiri start dulu macam ni. Kaki kiri. Awak pusing. Tempat tadi. Sini. Sebab Okey. awak kan kidal. Okey. Okey, lepas tu kaki kanan naik. Okey, go. Takut. Dia tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya cuba bantu sikit. Okey. Alright. So try adjust, luaskan kaki lagi tu. Sebab lagi luas lagi senang. Yes. Okey. Okay, ni cara stand skateboard yang paling basic sekali lah, yang selalunya ramai orang kena tahu lah. Oh, ni loose ah. Okey. Ni- betul. So kalau nak try trick yang senang, sebenarnya senang je kalau nak buat satu trick ni. Saya tunjuk dulu Okey. Boleh try bandkan lutut, rendahkan badan and then grab skateboard. Kita panggil ni indie grab ataupun frontside grab. Kejap. Boleh. Kira macam nak jadi apa? Green Goblin. Yes. First kali Try. bend dulu slowly. Bend. Okey. Bend dulu. Bend serendah yang Belum boleh. apa seluar dah koyak. Sebelah pegang. Okey, lepas tu try grab skateboard. Grab. Okey, yes. Lepas tu gerak. Dia tak gerak. Oh, tak gerak. Dia jahat. Stop. Ni salah satu trik yang senang. Salah satu trik yang senang. Okey, lepas tu macam tangan atas. Tak Sebelah. mau. Tangan sebelah. Inilah penjahat terbaru dalam Spiderman. Lepas tu? So yang salah satu je grab depan, lagi satu ada juga grab kat sini belakang. Boleh. Oh, grab Backside belakang. grab. Grab belakang. Okey, grab belakang pula. Wow. Okey, here. Yes. Alright. Ada berbagai jenis Okey, grab. tangan sebelah macam ni. Mana gambar? Tak ada ambil gambar pun. Ada orang boleh screenshot kat TV. Jatuh je ambil gambar. Okey, yang so ada boleh tak gambar. buat yang bergerak punya? Yang bergerak boleh. Okey. Dia nak try bergerak ke saya? Dia nak bergerak. Dia jahat kata lah, tak jangan mencabar jahat. lah macam ni. Saya kira saya gerak macam tu. Dia kata tak mencabar. Okey, kalau nak try bergerak. Mic awak jatuh. Ya ke? Oh. Okey, lepas tu? Okey. Kalau nak try bergerak, first kali try push dulu lah. So kaki yang push ni sepatutnya kaki depan tadi tu. Aha. Saya rasa kaki depan prefer kaki kanan ke kaki kiri? Kaki kiri kan? Okey. Lepas tu letak depan sikit, nampak ada skru kat depan ni kan? Pijak kat situ. And Oh, then tapi saya lebih selesa macam ni. Okey, Dah tukar pula. Okey, letak situ kaki kanan dekat depan sini. Dia mesti kena dekat depan supaya lebih stable. Oh, okey. Maksudnya selama ni saya terbalik-balik lah. Yes. Okey, kejap Alright, okey. Okey, kaki dia. Dia pening. Dia tukar pula. Macam-macam benda inilah perempuan. Complicated. Okey. So kita pergi depan. Okey, nak try push, nanti cuba try slow dulu lah. Sikit je. And then lebihkan pada kaki sini dulu lah, kaki kanan. Okey. FM standby Tangkap saya cepat. Okay, ready Fiona? 2. Alright, Fiona ready? Takut je. Okay. Ke mana tu? Ha? Nak pergi mana tu? Nak balik terus ke? Aduh. Okey, macam tu. Tak senang sebenarnya. Tapi gaya macam pernah sikit je. Pernah sikit ke? Pernah. Dalam rumah. Dalam rumah. Ada practice sikit-sikit lah. Ada. Tak berani nak keluar sebab takut terjatuh. Nanti awak belajar dengan Fai. Kita masuk kelas Fai. Tapi Mana nak tanya saya nak Fai belajar pasal community skate ni. Macam mana dengan community skate di Malaysia? Community Adakah skate di- masih lagi besar macam dulu? Yes, community skate di Malaysia sebenarnya makin berkembang. berkembang, Sebab mana kan skateboard ni dah jadi trend balik lah sekarang ni. Alhamdulillah. Lepas tu dan ada persatuan juga yang official dan juga ada berbagai grup-grup di Malaysia, di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Dia ada dia punya club lah kiranya. Dia bukan club tapi dia macam Community. Community itulah. yes. Alright. Jadi boleh join. Kalau anda nak join, Fai pun ada buat kelas. Yes, betul. Saya Jadi ada macam buat mana kelas. cara nak join Fai punya kelas? Okey, kelas saya ada di Putrajaya Challenge Park. Okey. Kalau nak jumpa secara langsung, boleh jumpa saya di skatepark tu juga. Okey. Ataupun boleh juga check saya punya Instagram lah. Instagram saya _FAI_RU_ZAL_R. Ini dia. Okey. TV ni sekarang boleh ambil. Okey, yang ini Instagram untuk skateboard lesson saya lah. Kalau untuk Fai punya sendiri? Yang tadi tu. FAI_RUZAL Ruzal, RUZAL_R. _R. Yes. Okey, boleh follow
Fai untuk dapatkan update skill terbaru skateboard. Betul. Ataupun Yeah. newbie nak baru-baru belajar pun newbie, boleh juga, tak ada cara masalah. Belajar yang cara yang betul. Video-video pun Fai selalu upload lah dekat IG. Yes, dekat IG saya dan Ya. juga skateboard lesson punya. Alright, kita ucapkan terima kasih kepada Fai di atas Sama-sama. perkongsian mengenai papan selaju ataupun skateboard. Tapi sekarang ni, kita nak share kepada anda satu drama. Main skateboard pun tetap tengok drama, betul? Oh, drama Ikatan Cinta, sinetron nombor 1 Indonesia kini di TV9. Saksikan kisah cinta dan hubungan adik-beradik yang penuh konflik. Pelbagai cara dilakukan demi merampas cinta yang bukan miliknya. Semuanya dalam Ikatan Cinta setiap Isnin hingga Khamis 7.30 malam di TV9 dan saksikan juga di saluran Astro 149 serta My Freeview 109. Ikatan Cinta. Itu dia sinetron terbaru. Tadi kita dah tunjukkan inline skate, Ya. skateboard, skateboarding, skateboard. Bagi anda semua yang ada dekat rumah, manakah satu menjadi pilihan anda ataupun anda sendiri merupakan peminat sukan beroda yang mana satu? Ya. Bagi tahu kita di ruangan komen sekarang ni. Mungkin ada minat yang main pakai jari tu. Skateboard pakai jari tu kan? Kan? Betul, fingerboard. Fingerboard kan? Kejap lagi kita akan bersama dengan pemain fingerboard. Haziq, sekarang your turn. Kita berehat kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Beri laluan. Allah, terbalik. Tak jadi pula kita punya pusing. Aduh, main skateboard betul tak jadi. Skateboard tangan pun tak jadi juga. Aduh, tak apa Haziq. Jangan risau. Nanti boleh study lagi macam mana ni. Belajar daripada Syafiqah ni. Jangan nangis. Give up. Jangan give up. Okey, sebab apa kita dah bawa Syafiqah datang ke sini untuk bagi tahu kita tentang peluncur pakai jari. Ataupun kita panggil sebenarnya luncur jari. Ya, dalam bahasa Inggeris fingerboard. Fingerboard. Okey, so Syafiqah terjatuh pula tadi. Okey, dari mana datangnya minat awak? Sebab awak tadi saya buat baru 20 tahun. Ya. Kan? Kalau saya dulu masuk sekolah umur 16, kita potong-potong fingerboard ni pakai kad. Sama, try main kat sekolah. saya dulu start minat fingerboard start form 2 lah, 16 tahun. 16 tahun je. 14. Okey, saya start minat fingerboard start 14 tahun lah. Asalnya dulu minat skateboard. Cuma parents saya macam strict sikit lah kan. Dia takut jatuh semua. Saya pun perempuan. Jadi saya ambil alternatif lain. Saya main fingerboard je. Jadi dia selamat boleh main dekat rumah. Kat dalam bilik. Memang selamat lah sebab jari je yang bergerak. Jari je. Dia tak payah gerak benda lain. Okey. Sebenarnya kan, apa yang best ni main pakai jari ni, main board, skateboarding? Dia yang bestnya sebab kita boleh buat trick macam dekat skateboard juga. Cuma kita pakai jari je. And saya rasa lagi senang lah. Faham. Tapi ada memang nak tanya Syafiqah, memang ada pertandingan ke? Luncur jari ni. Sebab saya pernah tengok video orang bertanding. Ya, dekat Malaysia dulu pernah ada pertandingan. Saya pun pernah masuk tahun 2017, saya pernah pergi dekat Mike Sedang lah. Memang ada, diorang sediakan fingerboard park, memang ada competition. And siapa yang menang akan dapat hadiah semua. Macam mana untuk kita start main fingerboarding ni? Macam mana nak start main fingerboarding ni? Yang penting kena ada. Yang penting kena ada ni je. Yang ni skateboard tu lah. buat sendiri pun, buat sendiri ke ataupun kena beli? Ya, ini kalau orang yang pandai dia boleh buat sendiri. Macam saya tak pandai, saya beli je lah. Macam ni pun saya beli je. Tapi yang pentingnya kena ada ni je lah. Skill tu boleh tolak ke tepi. Yang ini beli ataupun buat sendiri? Beli. Beli? Kalau nak buat sendiri memang agak susah sebab dia material sama dengan skateboard betul? Yes, material sama dengan skateboard. Termasuk dengan roda dia juga? Ya, roda dia pun ada bearing dalam ni. So dia macam dekat dalam video sekarang ni, yang ni Syafiqah sendirilah dekat rumah. Ya, betul. Yang ni tengah praktis ke?
Macam mana? Yang ni macam biasanya kalau saya praktis macam tu, saya memang terus rakam lah sebab ada trik yang susah nak learn. Jadi saya terus rakam. Okey, kalau kita main skateboarding kan secara pakai kaki macam biasa tu, akan ada insiden terjatuh, patah sana sini semua kan. Kalau main pakai jari ni, ada tak insiden-insiden macam ni? Tak ada, memang tak ada. Memang selamat lah. Cuma kalau main dalam berapa jam, lenguh je lah. Tumbuh muscle je lah. Paling bahaya dia adalah lenguh je. lenguh lah tengah adik. Lenguh je. Tak boleh main dah ni. Lenguh je, itu je. Lenguh itu je dia punya efek yang paling Ya, efek je lenguh je. lenguh tu So mungkin kita nak belajar sikit antara skill-skill basic. Kalau skill yang markah tinggi kita tak dapat nak belajar lah. Sebab tadi yang macam gitu pun tak boleh nak buat. So kita nak tengok skill basic daripada Syafiqah yang akan dibelajar oleh Okay, skill basic Fiona saya dan rasa Haziq. yang Oh, betul. paling senang shove it lah. Apa, Fik? Shove it. Okay. Shove it ni basically dia rotate 180 darjah. Dia macam Wah, yang tu paling senang. Yes, yang tu paling senang. Yang ini dia just letak jari sini and then kita scoop dia. Macam ni. Apa scoop pakai Apa mana? tu scoop? Saya tahu pakai aiskrim ni. Scoop guna Scoop jari ke belakang. Yes, scoop macam ni. Macam Macam dia ni? macam tu sikit je. Lebih kurang macam tu. Just learn. Haziq. Apa lah? Saya buat tak pernah jadi. Try again. Dia scoop sikit je. Lebih kurang lah. Okey, lebih kurang. Okey, sekejap. Dia kena kat ujung ni. Sikit je. Mana dia boleh cantik macam itu? Wow. Okey. Okey, selain ni ada lagi basic tak? Ada yang paling basic Oli ya. Yang basic ni pun saya tak boleh buat. Saya nak yang lagi basic. Yang itu yang paling basic. Macam ni, Syafiqah saya tahu. Dia nak paling basic macam ni. Paling basic macam ni ataupun dekat rem ni paling basic. Maybe boleh buat macam ni. Okey, ni saya pandai. Okey, Haziq. Ni saya pandai. Macam tu. Okey, Haziq. Okey. Tak nampak kamera. Alright. Boleh. Oh. Jatuh Haziq. Ya Allah, tangan memang tak bendung lah. Okey, sekali. Alright. Hang on. Sikit. Patut sikit je. Macam tu. Okey, buat lagi sekali. Syafiqah, saya tak dapat lah. Okey. So, Okey. lebih kurang macam ni. Dia macam ke sini. Angkat sikit je. Macam mana dia boleh melekat? Dia macam adik Spiderman ke? bukan. Dia macam kita macam ni. So dia tak exactly melekat tapi dia kena buat laju sikit Okey. 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 Betul? Okey. Lepas tu sikit je. Ke belakang kan macam ni. Perlukan kan? Ni. Tak apalah, saya... Sekejap, try dulu. Macam ni. Alamak. Okey. Okey. Lepas tu Macam mana dia boleh Terbang, lekat dia dekat boleh terbang, jari? dia boleh terbang. Saya flip lah. macam ni. Macam ni je. Dia? Okey, ni melekat. Okey. Yang tekan yang mana? Ni je sini. Jari sini. Jari bawah ni. Yep. Sini. Nanti tu sekejap. Dia tak pergi lah. Dia tak... Syafiqah, dia melekat terus lah. Jari kena relax je. Okay. Oh, tak boleh. Okey. Boleh terus macam tu. Okey, kejap lagi sekali kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh terus cas sikit je. Okey. Nak guna ni. Nak menipu. Ni dah terlebih ni. Terlebih. Oh, turun. Okey, ni skill lain. Wow, sekejap. Okey. Tangan saya dah Asyik lenguh. tangan dah lenguh. Okey, kalau kita tengok kan, kalau kita nak main fingerboarding ni kan, finger skateboarding, kena ada skateboard dia. Ya. Okey, lepas tu yang ni kena obstacle dia. Obstacle ni Lepas tu aksesori dia yang lain ada tak? Aksesori yang lain ada Perlu tak banyak. bahan-bahan lain, benda-benda lain? Biasanya kalau untuk basic je tak perlulah. Yang ni je lah yang paling penting. Yang ni pun kalau tak ada pun boleh guna kotak dekat rumah, buku ke. Buatlah kan? Ya, boleh buat. Boleh buat guna kotak semua. Tapi kalau dari segi maintenance, adakah benda ni kena selalu tukar roda dia ataupun Maintenance dia basically kena guna dia punya tool ni lah. Kena ketatkan skru, takut nanti dia makin longgar, takut wheel dia jatuh. patutlah saya buat tadi, tak boleh longgar. Ya Allah. Ya ke Haziq? Saya dah ketat semalam. Oh ya. Ya. Dia dah ketatkan semalam lah. Kenapa tak cover? Secara langsung. Kata. Okey, kita tengok sikit. Kita tengok. Nak balik lah, Syafiqah. Ada peminat Syafiqah ni. Kata minat dengan Syafiqah. Saya Amir duduk je lah. Alif. Kawan ke?
Saya rasa lah lebih dekat Instagram. Jadi kita tengok kan sangat menarik main finger skateboarding ni kan. Dekat rumah sekarang ni ada tak adik-beradik ke yang macam Syafiqah juga main finger skateboarding? Tak ada, seseorang je. Seorang je. Dan mungkin kotak-kotak tu kalau kita tengok dalam kotak tu banyak itu adalah koleksi Syafiqah. Yang mana paling Syafiqah sayang? Mana paling sayang? Saya rasa ni kot. Dia tak boleh nak pilih ni. Tunjuk. Ni. Kenapa itu? Sebab ni special sebabnya saya dapat sponsor daripada diorang. Yang ni asalnya deck yang pertama saya beli daripada Vivid Wood. Dia dekat Australia. Wow. Okey, bila sebut tentang Australia, beli daripada Australia, harganya berapa? Biasanya lah. Dalam Malaysia ringgit 150. Tak termasuk postage. Tak termasuk postage. Tambah postage dah jadi 120, 170. Postage biasa RM50. 200 lah jadinya. Lebih kurang lah. Lebih kurang 200 lah untuk kita beli. Kalau beli sendirilah. Memang takkan ada orang nak sponsor kita sebab kita tak kerti main. Tapi kalau yang kerti main, mungkin akan ada orang sponsor. Macam Syafiqah ni. Tapi saya akan cuba untuk berlatih main fingerboard ni. Okey. Nanti dah, bukan sekarang. Ingatkan Haziq nak demo sekali lagi. So kita nak tanya Syafiqah, mungkin Syafiqah pun ada plan sebenarnya untuk jadikan community fingerboard ni besar. Ada tak macam nak cari ramai lagi kawan-kawan? Yes, memang. Saya memang ada buat group WhatsApp lah untuk kumpulkan semua fingerboarders kat Malaysia ni. So basically kita panggil apa? Orang yang main fingerboarding ni? Fingerboarders. Fingerboarders. Dia tambah des kat belakang. Kan? Fingerboarders. Memang ada plan untuk kumpul lah. Yes. Memang saya ada buat group WhatsApp lah untuk kita orang bincang. Dah berapa orang dalam group WhatsApp tu? Dalam group WhatsApp tu ada 70 lebih orang juga. Ramai. Ramai juga. Kebanyakannya dari? Kebanyakannya dari Selangor, ada yang dari Johor, ada yang dari Perak. Campur lelaki perempuan memang ada lah dalam community tu? Majoriti lelaki lah. Perempuan yang saya kenal dalam 2-3 orang je. Oh, tak ramai lagi lah. Tak ramai lagi perempuan. So, aim Syafiqah sekarang adalah untuk mencari ramai lagi wanita. Yup. Yang wanita dan lelaki. Berminat untuk fingerboard. Yup. Yeah, so bolehlah untuk anda join Syafiqah. Kalau nak join, macam nak belajar, nak tengok Syafiqah buat skill video-video cantik ni kan. Macam mana Syafiqah? Skill video ni biasanya ada orang yang mampu dia ada kamera, dia ada iPhone. Tapi kalau guna kamera handphone biasa pun boleh je. Nampak je ada. Yang penting nampak lah. Yang penting nampak je. Haziq, tadi Haziq cakap nak give up kan? Jangan give up Haziq. Kenapa? Haziq belajar daripada Syafiqah. Saya akan belajar. Saya follow ambil kelas nanti. kan? Dah follow kan? Syafiqah ada buat kelas juga kan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Upcoming plan nanti mungkin boleh buat Murid kelas pertama. untuk Haziq. Saya memang takkan buat kelas sebab waktu saya mula-mula tahu fingerboard ni, saya kenal dengan fingerboarders, diorang ajar free je. Diorang memang tunjuk ajar, diorang memang ramah mesra lah. Diorang tak ada kena ada Maknanya kelas. kalau saya nak belajar dengan awak pun, kita belajar free je. Free je. Alhamdulillah. Dekat YouTube pun ada. Alhamdulillah. Terus okey. Mungkin Syafiqah boleh kongsikan Instagram bagi mereka yang nak belajar. Instagram Tanuki. TNUKIII. TNUKIII. Apa maksudnya tu? Itu sebenarnya random je. Saya sebenarnya minat haiwan tanuki. Dia dalam Tenuk? Dia bukan. Dia dalam Jepun maksudnya Japanese raccoon. Oh. Japanese raccoon. Saya minat haiwan tu je. Saya random je. Saya minat haiwan tu. Tanuki. Sabar. Hasilnya macam tu. Ingat sebab awak minat tenuk atau baki. Bukan. Okey, jadi bagi anda semua siapa yang berminat ataupun mungkin ibu bapa risau untuk anda pergi belajar skateboard ke inline skate ke, mungkin boleh belajar fingerboarding pula. Syafiqah ada tak macam nak bagi Haziq hadiah ke? Janganlah Haziq. Nak minta Tak maksudnya. Nak bagi hadiah untuk bagi semangat ke Haziq untuk belajar fingerboard. Tak ada Macam mana ya? Kesian dia kena paksa live bagi hadiah. Abang Syafiqah. Nanti Syafiqah. baru kita bagi dia. Sebab sekarang ni kita nak tunjuk satu lagi jenis sukan kasut beroda pula. Tadi inline skate. Yes. Lepas tu skateboard. Lepas tu finger skateboarding. Yang ini kita panggil OG kind of skating. Wow. Apakah itu? Jom kita saksikan. Jom kita saksikan.
Untuk hari ini kita nak kongsi kepada anda semua salah satu aktiviti sukan beroda yang bagi saya sangat unik. Nama sukannya adalah quad skate. So kalau nak tahu apa itu quad skate, pada pagi ini saya bersama dengan Hamadah Ashifa. Sebelum tu kita nak tanya Syifa lah, apa sebenarnya quad skate ni? Boleh Syifa kongsikan? Quad skate ni kalau dulu-dulu zaman 70-an dulu kita selalu tengok orang main yang dia 2 roda kat depan, 2 roda kat belakang. Kalau sekarang orang selalu keliru dengan inline kan. Kalau inline dia satu line tu ada 4 roda. So kalau quad skate ni dia 2 depan, 2 belakang. Kalau cara kita nak guna tu adakah sama dengan macam inline skate? Dia kalau macam basic kita nak roll tu lebih kurang je. Tapi kalau quad skate ni dia lagi senang nak jatuh ke belakang. Kalau orang selalu nampak macam quad skate nampak lagi stable kan sebab dia 2 depan 2 belakang situ kan. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita berdiri, kalau kita tak letak berat betul-betul kat tempat yang betul, boleh jatuh ke belakang. So kalau macam awal-awal beginner, bagus pergi yang flat lah. Kita kena mahirkan flat dulu. Kalau kat Malaysia ni, orang selalu pergi court lah, court basketball. Kalau tak ada orang main lah, boleh lah praktis kat situ ataupun dekat taman. Kalau yang tempat yang flat, boleh lah praktis. Quad skate ni dia ada macam-macam. Dia ada yang main dekat park, main agresif dekat skate park kan. Ada yang main artistik. Artistik tu dia macam figure skating. Macam kalau tengok ice skating kan, figure skating. Kalau macam ciri-ciri keselamatan, mungkin Syifa boleh kongsikan tak? Apa yang perlu kita pakai lah kalau kita nak main quad skate ni? Keselamatan boleh pakai wrist guard untuk wrist kita. Lepas tu lutut. Lepas tu satu lagi helmet. Kalau jatuh lah, dia minimize lah kita punya tu kecederaan. Tapi lagi elok kalau pandai juga tahu macam mana cara jatuh yang betul. Scene quad skate ni di Malaysia lah, pada pendapat Syifa rasanya banyak tak komuniti sekarang ni dekat Malaysia yang main quad skate ni? Sebenarnya masih sikit kalau kita nak bandingkan dengan sukan beroda yang lain kan. Macam contoh inline kan, inline sangatlah besar sampai macam komuniti dia banyak. Kalau sekarang ni kita tengok quad skate ni majoriti perempuan tau yang main. Kalau sekarang ni memang ramai je kawan saya lelaki yang quad skate juga, tapi mungkin orang tak nampak lagi dan orang banyak yang macam takut nak cuba. So saya harap dengan macam komuniti kami ni, Royal Reds KL ni, dia all inclusive. Dia boleh sesiapa nak join boleh, tak kisah agama ke, jantina ke ataupun bangsa apa pun boleh join. So nak cari geng ke, kadang-kadang orang ni malu tau nak skate, dia skate kat rumah je. So susah sikit nak berkembang dia punya progress kan. Nak tanya je, DM je, nanti adalah tu yang nak menjawab. Yes, itulah dia OG. Yes, quad skate. Sekarang ni anda semua tahu skate ni ada macam-macam jenis. Kalau sebelum ni orang panggil you pergi rollerblading tapi tak tahu jenis-jenis dia. Yes, betul. Tapi I tahu jenis drama yang I suka. Apa jenis drama yang I suka drama yang ada Rina Diana. Ush. Of course. Mana ada Rina Diana semua tengok. Okey, sebab saya sayang awak kan. Kita bawa Rina Diana datang. Rina ada? Temannya, kawannya. Ya Allah, ada Rina Diana. Kita ada Rina juga. Kawan. Bagi tahu lah. Bagi Chan lah. Bagi tahu kawan lu. Kita ke Zenakan. Terima kasih. Walaupun drama ni memang fokus pasal Rina. Betul. Tapi tetap ada orang lain kan. Tapi kan. Bukan Rina dengan Zain je tau. Kita juga ada teman-teman di atas talian bersama dengan kita. Di atas? Kita ada Haikal Hanifah dan juga Bel Nasri. Tak. Bel, kenapa biru sangat tu? Avatar. Dekat London. Dia dekat negara lain. Dekat sini. Dia dekat London tu. Memang biru. Okey, kita akan borak dengan Haikal Hanifah yang merupakan pengarah drama Cinta Amnesia. Bel Nasri yang jadi Along dalam cerita Cinta Amnesia ni. Abang pertama kepada... Rasa tua pula saya. Dalam cerita. Okey, tapi kita nak tanya dengan Laura Madina dulu. Inilah Laura Madina. Ya. Kan, L juga. Dulu Lailer.
Betul. Sekarang Laura. Sekarang Laura. So orang tak confuse ke Rina? Laura Laila? Okey, masa first I dapat skrip, I ada cakap juga dengan Abang Haikal, cakap I takutlah Laura ni akan sama dengan Laila kan, dalam LL juga. Tapi I bawakan kelainan sikit dengan Laura ni, where Laura walaupun dia Nak sebut Laura pun jadi Laila. dia walaupun Laura ni daripada okey, Laila dia daripada KL pergi Di ke kampung. kampung. Tapi Laura dia daripada kampung pergi ke KL. Oh, tukar. Setulah kelainannya. Alright. Okey, Tapi kita- nak tanya Abang Haikal. Abang Haikal, kenapa antara banyak-banyak pelakon Abang Haikal pilih Rina untuk memegang Wah, watak Fiona Laura? macam marah kenapa abang tak pilih dia. Itulah. Apa? Satu sebab dia. Satu sebab. Kenapa bang? Sebab dia tintong. Tintong. Sebab memang kena tintong ke bang watak Laura Madina ni? Sebab dia kena tintong dan juga kena jadi macam biawak pasir. Adakah abang nak cakap yang memang Rina ni watak dekat luar pun seperti biawak? No. Abang Haikal pada tak boleh cakap dah. Dia satulah tak ada banyak words lah. Dia memang gila. Dia gila. Dia Sebab gila tu I betul. boleh bawa Laura. Maknanya Laura ni memang Rina Diana lah. Dia okey taklah Rina sejujurnya dia kalau tak mengaku dia susah agak tau. Sebab bila family I tengok mak aunty kan dia call I, dia kata Mina, aunty Su tengok kan. Ni macam you, sebab tu you boleh bawa watak ni. See? Tapi I tak pernah mengaku diri I macam tu. I tak rasa diri Orang lain okay. semua nampak you macam tu? Okay, kita tanya Zain. Betul. Saya belakang tak. Adakah Rina macam tu bila you berlakon dengan I? Nampak? I boleh jadi host. You boleh. Yang bila macam tadi tu tak jauh bukan. Jauh eh? Jauh. Dia offset pun itulah dia. Kan? Itu pengalaman saya lah. Macam Aziz pun bekerja dengan Rina kan. So kita tahu inilah dia. Okey, tapi watak Huzal dan cerita ni dia suka dekat Laura. Betul. Dia suka Laura tapi Yes, Laura betul. suka orang lain. Betul. Dia suka dekat Yasin. Yasin. Betul. Kan? Betul. Yasin yang mula tolak cinta dia apa semua tu. Benar. Tapi macam mana Huzal sendiri dalam cerita ni? Adakah Huzal ni pun watak Zain? Ke memang kau juga? Semua orang dah gelak maksudnya. Okey. Abang Haikal jawab. Abang kau jawab. Ya tak sama Along aja. Ya tak sama Along aja. Okey. Kita nak tanya okeylah kita cerita pasal Zain Akal kejap lagi sebab Along duduk bercakap tu. Along dah biru tu. Along dah biru dah 5 minggu dah. Dah 5 minggu dah dia. Okey Along. So Latif ni dalam cerita ni bukan watak Bel Ngastri tau sebab watak Latif ni dia garang. So macam mana? Betul. Macam mana nak jadi watak garang tu sebab Bel kelakor. Saya bukan garang orangnya. Saya baik. Saya pun suka yang biru je. Kan? Semua yang tenang, perlukan ketenangan. Jadi watak saya tu saya pun tak tahu. Director lah nampak saya macam tu, nampak garang ke apa saya pun tak tahulah. Tapi sebagai Bel sendiri, Bel kalau adik-beradik dia kira adik jugalah kan tengah-tengah. Tapi dalam cerita ni jadi abang sulung. Macam mana nak dapat mood abang sulung tu Bel? Nak dapatkan mood abang sulung tu. Tak ada mood pun, main bedal je. Director cakap okey je semua okey. Macam mana Abang? Abang Haikal macam nak cakap sesuatu. Dia bawa mood suami tu sebenarnya dekat abang sulung tu. Dalam cerita ni isterinya adalah Faizah Ilai betul? Betul. Betul. Tapi selalu kalau kita tengok Faizah Ilai pun dalam cerita ni dia macam minta macam-macam dekat Along. Garang juga. Garang dia. Itu yang jadi happy birthday tu. Tapi macam tadi Birthday to you. macam Bel tadi dia sendiri cakap dia tak adalah garang macam tu, biasanya kelakar-kelakar macam tu kan. Tak tahu pun pengarah kenapa bagi dia satu set ataupun watak yang garang. Macam mana Abang Haikal boleh nampak Abang Bel? Mula-mula saya takut nak buat cerita ni. Saya takut. Terus terang cakap, ini cerita ni bukan makanan saya, bukan makanan harian saya. Okey, faham. Tapi
Cerita ni daripada tahun 2019. Oh, dah simpan lah. Simpan PKP, macam-macam P dah keluar. Jadi bila saya nak buat, saya cakap minta tolong dengan TV3, tolonglah bagi pelakon yang saya nak. Kalau saya dapat pelakon yang tak ada dalam imaginasi saya mungkin tarik diri tak buat ataupun saya suruh orang buat. Tetapi alhamdulillah dapat kerjasama yang baik dengan TV3. Jadi apa yang saya nak semua dapat. Alhamdulillah kan. Dan dia orang ada bagi cadangan kat saya untuk seorang pelakon yang baru, dia orang cakap. Siapa? Dia orang kata, abang tengok dulu. Boleh abang tengok dulu tak dia siapa? Dia orang mau bagi Zain Akal nama dia. So macam mana Zain Akal sebagai pelakon? Abang tengok compilation video dia, sebelum cakap dengan dia, abang kata, dia ni macam Tam Suhaimi. Macam Tam Suhaimi ya? Dia ada satu reaction yang lain macam lah. Ada yang hidden tersembunyi yang boleh lah untuk menampakkan kelainan orang baru yang orang kata ada aura lakonan lah. Faham. Yang tidak keterlaluan. Tak terlalu method. Tak terlalu kan. Jadi watak Huze tu nampak macam sesuai sangat dengan dia lah. So sebagai Huze, ni kira macam bukan first time kan Zain akan berlakon? Sebelum pernah berlakon? Bukan, tapi ini first time drama. First time drama. So macam mana pengalaman Zain sebagai pelakon? Seronok. Before this pun pernah berlakon kan. So tak expect yang untuk drama agak panjang sikit. Tapi fun, for me fun lah. Zain sendiri bawa otak Huze. Fun sebab kita ada team yang best and lagi-lagi kita ada Rina and then kita ada Abaikal, kita ada Abang Bel juga. So ramai orang yang terlibat dan dia orang sendiri fun. So for me, untuk Zain best sangat-sangat berlakon cerita ni. Laura, pesanan kepada orang semua dekat yang tengah tengok TV sekarang ni untuk tengok cerita Indonesia. Kenapa? You guys kena tengok drama Cinta Amnesia ni because macam-macam elemen yang akan ada dekat dalam drama ni. Surprise ala tengok kamera, pandang kamera lain. Sini sebenarnya. Sebab tu korang kena tengok Cinta Amnesia sebab bukan setakat Rina je lah. Sebenarnya without orang-orang dekat sekeliling yang support Laura Medina, support Rina Diana, tak akan menjadi juga Cinta Amnesia ni. So that's why tu orang sebelah boleh masuk sikit kalau nak select kamera. Okay, so korang kena tengok lah. Basically cerita ni santai, kelakar. So instead of korang duk tengok cerita yang macam heavy-heavy, this is something for you guys out there tengah stress kat luar sana. Mungkin kita boleh gelak ketawa lah sikit-sikit. Betul. Bel, daripada Abang Haikal dengan Bel. Sila cakap. Okey. Kalau siapa suka tengok cerita komedi light, nak relax macam apa dia nak cakap tu, boleh terus menonton. Tapi kalau tak minat, jangan tengok. Sebab nanti bahaya. Boleh dapat corona positif. Okey Bel, ucapan awak pula Bel. Okey, semestinya kena tengok cerita ni. Sebab yang penting saya ada dekat situ dalam cerita ni. Okey, dan sebenarnya blend cerita ni dah cantik dah. Artis-artisnya kena. Garapan director pun lain macam. Kali ni saya tengok editing ni pun begitu baik sekali. Dan yang paling penting, kita dah lama tak tengok Tam Suhaimi. Jadi kita boleh tengok dalam cerita. Okey, jadi jangan lupa untuk tengok cerita Cinta Amnesia daripada Rabu sampai Sabtu. Betul, 9 malam di TV3. Terima kasih Abang Eka, terima kasih Bel. Terima kasih. Alright, bola kopi tiam. Terima kasih Zain Akal, terima kasih juga Rina Diana. Dan sekarang ni kita nak berehat seketika. Lepas ni kita ada Street Scooter. Okey, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Borak kopi tiam.
Nak juga dek. Tak ada break. Finally, ada satu sukan beroda yang Haziq boleh main. Yes, satu-satunya. Yes, okey. Sekarang ni kita bersama dengan Muhammad Syami Khalid sebagai peminat skuter jalanan ataupun bahasa Inggeris biasanya kita panggil street scooter. Ya, betul. Yes. Kenapa nama dia street scooter? Dia skuter jalanan. Basically sebab dia main di jalanan lah. Sebab Tapi dulu kan saya pernah main juga masa bukan di kecil-kecil. jalanan. Tapi tak ada pemain dekat atas benda ni semua. Apa Kau dah tak jadi profesional ni? masa tu. Ni untuk yang profesional. Ni untuk profesional je lah. skuter ni Penat tau main ni. Dan kita ada Raul juga. Raul yang merupakan seorang pemain street scooter. Dia Profesional juga. Street scooter. Yes. Okay. So, sebenarnya Syami tengah penat. Saya pun tadi baru masuk sikit pun dah penat. Macam mana ni? Tapi nak tanya Syamila. Start daripada umur berapa main street scooter? Saya start lambat juga. Lepas sekolah baru saya start. So tak explore banyak lagi lah. Orang kata kan. Sekarang umur berapa? Sekarang 23. Baru 23 je. Betul. Ya Allah, Sama lah, kita sama. lah. Sebaya. Tapi kalau kita tengok tadi kita dah bawakan macam-macam jenis sukan beroda kan. Kita compare sikit lah. Okay, bandingkan sikit street scooter ni dengan skateboarding, dengan inline skate. Apa beza dia? Beza Dia cakap roda dia. Ada dua. Roda dia dah tentu beza lah. Sama juga macam handle. Tapi dia punya cara main pun berbeza. Sangat berbeza. Lagi satu dia punya compartment semua pun berbeza. Sebab kat sini kita susah sikit nak cari barang-barang skuter. Boleh tak saya cakap main street scooter ni lagi senang daripada sukan beroda yang lain? Tak juga sebab semua sukan beroda ni semua susah. Dia ada skill dia yang lain. Skill dia berbeza. Lah macam saya sebenarnya tetamu juga. Oh, Haziq, berapa lama Haziq berkecimpung dalam Saya rasa baru 3 minit. Okey, jadi Syami, mungkin boleh tunjukkan kita lah. Raul pun boleh tunjuk. Can you show us the basic skill that I can learn? Basic? Yeah. Okay. Just jump? Oh no. We do a bit of a different, not just like this. Right. Okay. But we go back, like ollie almost. Like that. So you look like this. Why? Why so high? Itu kita panggil bunny hop lah. Itu basic ke? Basic. Basic. You can try this maybe. Just jump like normal like this. Ya. Okay. Try. Tu macam ayam lompat. Macam ayam je. Producer dekat dalam cakap sedikit tak kacak. Kenapa Raul buat nampak handsome? Okay, yang tu mungkin yang basic. This is the basic. Can you show us some tricks that's more tricky than this? Slightly. So maybe I can try the tricky one. Okay, alright, Haziq. maybe I cannot try. Yeah, that one the easy. Tu pun ada saja Haziq. Haziq dah tengok tangan dah, Dek. Tak, sebab I pegang benda ni. Okay. Confident. Try. You spin with the hand. Spin with the hand. Motion kena jaga. Okay. Jaga kaki, Haziq. Don't use your hand, use your wrist. Wrist. Dia macam straight arm and pergelangan tangan. Ya. Nampak kekok je, guys. Nampak sangat kekok. So, Syami, okay lah. Basically, berapa lama masa diperlukan untuk orang yang seperti kami yang tak reti nak main langsung ni untuk belajar bermain? Masa tu dia tergantung pada individu lah. Sebab ada orang yang cepat belajar, ada orang yang ambil masa sikit nak belajar kan. So kalau orang yang cepat belajar ataupun biasa-biasa, setahun dah boleh main lah. Dia boleh main. So bila dia dah start boleh main tu, dia boleh explore lah macam-macam. Faham? Macam-macam trik kita ada. Alright. Okay. So Fiona dengan cerita nak tanya Raul sebab dia macam dah tertarik dengan Raul punya skill. Sebab suami Why nak ask Raul? Okay, I would like to ask you something. How long have you been trying this kind of sports? well, now we'll be approaching 5 years. 5 years. Yeah. When you first started, was it challenging for you or? Yeah, of course. It What took kind a of lot of practice. Have you been falling down a lot? Yes, of course. I had some bad injuries too. The worst injuries.
I broke my ankle trying a flip. Wow. Masa dia cuba On a untuk big flip ramp. pernah jatuh. Maybe I will try fall in love lah better. Have you not fallen in love with your wife? Okay, so how? Oh, dah tanya kat Syami Tiba-tiba posing dah how, dah. Okay. Okay. So Syami, kalau ada yang mungkin nak belajar, nak dapatkan info lebih mengenai street scooter, macam mana kita nak contact Syami? Kalau untuk komuniti punya Instagram, kita ada @tolak skuter lah. Tolak skuter? Tolak skuter sebab kita pun nak harapkan untuk besarkan scene ni, scene komuniti skuter kita ni, sebab memang sikit sangat orang main skuter dekat Malaysia ni. So itulah yang kita harapkan. Tolak skuter. Jadi ramai-ramaikan lagi, kita meriahkan lagi scene street scooter ni yang sekarang ni kalau kita tengok mungkin tak berapa ramai, tapi bila orang tengok budak kompetitif mungkin ramai yang berminat kan. Mungkin insya-Allah. Yang nak masuk juga. Bila tengok Raul, bila tengok Syami kan. Mesti ramai yang tiba-tiba berminat juga untuk main street scooter. Boleh follow mereka sekarang untuk dapatkan info mengenai street scooter. Dan terima kasih Syami, terima kasih Raul. Thank you Raul. Thank you juga kepada semua yang join kita hari ini. Kita ada Fai dan juga Irul yang merupakan pemain skateboard dan juga Inline skate. Yes. Mem masuk, silakan. Yes. Wah, okay. meriah. Ini semua Sambil mereka berdiri dengan dekat sini dengan kita ada satu benda nak kongsikan bersama dengan anda yang ada di rumah, AJL 36. Betul. Yang akan dilangsungkan pada 6 Mac 2022 secara langsung di TV3. 12 finalis yang akan merebut tahta juara lagu. Lagu mana yang akan menjadi juara lagu untuk tahun ini? Sama-sama kita nantikan AJL 36 6 Mac nanti. Untuk anda dapatkan info lebih lanjut, layari www.anugerahjuaralagu.com untuk lebih info. Ini dia brand ad-nya. Cantik bukan? Yes. Nampak kelas. Jadi date kita 6 Mac 2022. Jangan lupa untuk saksikan di TV3 Malaysia. Yes. Jadi Fiona, ambil kertas ni. Kita nak pergi main. Dia dah minat dah. Wow. Alright, jadi thank you kepada semua penonton Borak Kopitiam. Terima kasih kepada peminat-peminat sukan beroda. Kita jumpa lagi minggu depan hari Sabtu dan Ahad pukul 8 pagi di TV3.